parti politik yang memperolehi majoriti melebihi 50% daripada jumlah kursi yang diperuntukkan boleh diisytiharkan sebagai menangi pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Sehingga jam 1.30 pagi ini, iaitu 9 Mac 2008, sebanyak 127 bahagian pilihan raya atau 127 kursi parlimen telah dimenangi oleh Parti Barisan Nasional. Dengan ini saya, Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Abdul Rahman, pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, mengisytiharkan Parti Barisan Nasional memenangi pilihan raya parlimen yang telah diadakan pada 8 Mac 2008. Sekian, terima kasih. Saya tak tahu lah. Tak ada sini. Kemudian ini periksaran. Dan kita pastikan keputusan dari semasa-semasa di Dun Perak Jelapang mengesahkan penguasaan parti DAP, dan di Kelantan di Paloh Datuk Nozula Matiah mengguli calon PTR dengan majoriti 2,800 lebih, dan di Parlimen Pahang Kuantan menyaksikan penguasaan Fuziah Saleh dari PTR yang menewaskan Datuk Fu Ah Kiau juga disifatkan sebagai kejutan di situ. Jadi kita teruskan dengan komen daripada Profesor dengan keputusan ataupun pengumuman yang dibuat oleh pengurusi SPR sebentar tadi. Jadi suka tidak suka, apa juga yang keputusan yang kita terima perlu kita terima dengan tangan yang terbuka. Bahkan dia sedang menang peringkat parlimen. Berapa kursi setakat ini? Mengikut apa yang angka 126 kursi parlimen. Setakat ini, setakat keseluruhan, sudah mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh kami. Setakat ini memang boleh membentuk sebuah kerajaan, tapi belum lagi mendapat 2/3. Untuk mendapat 2/3, tak saya ada beberapa buah kursi, ada 148 kursi ataupun 149. Jadi kalau barisan tak mencapai angka itu, saya fikir simple majority saja. Majoriti mudah saja dapat dibentuk. Tapi sebagaimana yang disebut oleh ahli panel tadi, perlembagaan tak dapat dibina dengan kuasa yang tak sampai 2/3 tadi. Tapi saya ingin nak betulkan, bukan perlembagaan tak boleh dibina. Tetapi sebarang tindakan perlembagaan perlu mendapat 2/3. Kalau tindakan itu yang perbankan itu rasa setuju, maka perlembagaan masih boleh dibina. Kita lihat ini keputusan yang dibuat dan mengikut pernyataan diberikan oleh Perdana Menteri ini satu proses menunjukkan bahawa proses demokrasi berjalan dengan lancar. Namun kita lihat dari sudut antarabangsa, kerana kita dalam konteks globalisasi ini berdepan dengan situasi antarabangsa, macam mana ini akan merubah mungkin persepsi juga pandangan luar tentang Malaysia. Ini juga memberi kesan. Jadi terpulang kepada amalan bersaluar kita. Kalau kita lihat dalam negara ASEAN, rakan-rakan di negara lain sudah bertukar kerajaannya. Di Thailand beberapa kali semenjak ASEAN ditubuhkan, di Indonesia berlaku, di Filipina berlaku. Tidak langsung menjadikan satu faktor yang menjejaskan hubungan luar negara. Kalau kita lihat debat-debat yang berlaku di dalam parlimen sendiri, isu dasar luar lah satu isu yang kita lihat ada seolah-olah kata sepakat. Sebab dasar luar kita begitu matang, begitu applicable dari segi hubungan, baik dari segi menjalinkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan begitu juga politik, dan begitu juga kedokteran.
kekenderaan dari segi kita sentiasa menghantar pasukan-pasukan kita sebagai pasukan yang membantu usaha-usaha bangsa-bangsa bersatu. Kita tidak pernah dengar parti pembangkang membangkang perkara ini atas nama Malaysia. Jadi dasar luar saya lihat satu dasar luar kita yang cukup matang, masak dan menyeluruh dan tidak kontroversi langsung. Jadi saya tidak nampak dia akan menjadi satu gangguan daripada segi hubungan antarabangsa. Dan kalau kita menyelami beberapa parti UMNO dan juga komponen yang bergabung untuk pilihan umum kali ini, apa mungkin kita juga UMNO harus memperkembangkan dalam konteks istilah lain untuk muhasabah, untuk menilai kembali segala macam kebincangan yang telah pun berlaku dalam pilihan umum kali ini. Dari Datuk Profesor melihat dari aspek mana yang dikebaskan, mungkinkah juga pengundi yang bermuka-muka yang hipokrasi ini juga menyumbang kepada kekalahan di kawasan yang dianggap panas dan juga kawasan yang terus berkesandang tapi tumbang disebabkan kesan di luar jangkaan? Ya, pedang siasat banyak faktor sebenarnya. Saya ingat pedang siasat akan dibuat bukan saja pihak orang ramai atau parti politik sendiri. Lazimnya pedang siasat ini akan dilihat keseluruhannya lah. Apa sebenarnya punca masalah yang boleh jadi begini. Dilihat dari segi faktor calon, dari segi kepimpinan dan sebagainya yang dibincangkan tadi lah. Cuma di sini saya lihat ada satu masalah tadi yang tentang keyakinan terhadap kepimpinan Barisan Nasional. Sebab itu parti pembangkang telah dapat menarik agak ramai untuk kalau kita berikan definisinya, berpikir rapuh, sederhana atau bagaimana? Tidaklah, tidak rapuh, sederhana sajalah. Tapi parti politik barisan masih lagi pegang. Saya di sini begini ya. Situasi politik di Malaysia ni agak unik. Kalau kita bandingkan di seluruh dunia ni, Malaysia ni ada unik ni berlain pada orang, pada negara lain. Kita, politik kita atas dasar perkauman, kaum. Disusun sejak merdeka 50 tahun dulu mengikut kelompok kaum tertentu yang terbesar. Dan garis-garis perkauman melalui politik, ekonomi dan sosial ni agak ternyata kan. Kita adalah produk penjajah bersejarah kita dulu kan. Jadi sebab itu saya lihat apakah Barisan Nasional satu konsep yang dibuat sejak Alliance Perikatan tahun 55 lagi ini relevan pada masa akan datang. Dan ahli-ahli scholar sarjana selalu melihat Malaysia ni adalah unik kerana berlain, maksudnya kita ada satu parti yang mewakili semua kaum, ada formula itu sendiri dan kita selalu pula melakukan bahawa formula kita ni lepas patut diikut oleh negara-negara dunia ketiga yang masih lagi tercari-cari sampai hari ini. Jadi pada mulanya saya melihat bahawa kita hampir selesai dalam soal-soal perpaduan negara dengan imej kita ni. Hampir selesai dalam soal nak bernegara lah. Ada keadaan negeri, keadaan pusat, keadaan tempatan. Berbanding dengan negara-negara lain, sampai kata orang penyang sampai Kelah ni, tak selesai. Tak selesai. Apa Prof melihat formula yang ada sekarang ini? Adakah formula yang ada ni BN selalu leka dengan formula yang ada, tapi tidak mencari satu formula yang baru untuk sesuai dengan apa yang boleh. Boleh jadi formula ni bagus, tapi masalah seperti mana yang disebut tadi, pemimpin ni tak betul. Kadang-kadang sistem terbaik, macam kereta juga, kereta sebut cantik. Tapi dia punya pemandu macam mana pula? Kadang-kadang pemandu bagus, kereta tak cantik. Ini itu kena tadi. Saya pernah dapat. Dia bergantung juga pada kepimpinan. Kalau kepimpinan yang agak lemah depan kesemua pangkat, saya rasa mesti inilah jadi dia. Jadi dia kepimpinan. Kalau kita tengok zaman-zaman sebelum ni, mengapa Tengku Abdul Rahman menghadapi kekalahan yang teruk? Sebagaimana masa tahun 69. Sama kelemahan kepimpinan dia macam itu. Saya cuba untuk membawakan tentang kepimpinan kan. Kalau kita lihat kepada keputusan di baling Dato' Aziz juga tewas, walaupun dia lihat begitu berkepimpinan menerajui berbagai program untuk menaikkan Malaysia. Itu tidak cukup lagi kan untuk menarik perhatian pengundi ataupun apa keresahan sebenarnya yang berlaku. Di Kedah, saya lama di Kedah. Di Kedah ni itu di budaya politik Kedah ni tempatan ni agak berbeza. Jadi kadang-kadang saya ni teringat pandangan Datuk tadi, banyak faktor mengapa seseorang tu boleh dikenakan, boleh menang.
Kadang-kadang bercakap, retorik saja, beratur rapi pun kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang saya tengok